iaitu Kerajaan Kedah Tua dan Sriwijaya merupakan antara kerajaan awal di alam Melayu yang masyhur. Apakah faktor yang menyebabkan kedua kerajaan tersebut menjadi begitu masyhur? Masyhur ni maksudnya terkenal. Okey, faktor bermaksud apa? Faktor ini sebenarnya bermaksud sebab-sebab yang menyebabkan kedua kerajaan ini masyhur. Okey, bila sebab, okey, kamu kena berikan ada banyak sebab sebenarnya. Dan kalau kita lihat di sini peruntukan markah berapa? 3 je. 3 markah je, tak banyak pun. Jadi macam mana nak buat cikgu? Sebenarnya mudah je sebenarnya nak menjawab. Sebenarnya nak menjawab bagaimana? Okey, baik. Okey, banyak cara. Sebenarnya begini, biar cikgu tunjukkan. Baik. Okey. Paling penting bila nak jawab kena ambil ayat soalan, iaitu mesti ada ayat ini. Jangan buat point. Banyak pelajar ni dia terus jawab, dia tak bagi ayat mula-mula. Mula-mula macam ni, kamu mesti ambil apakah faktor yang menyebabkan kedua kerajaan tersebut menjadi begitu masyhur. Kamu ambil ayat tu balik, iaitu kita boleh buat macam ni. Okey, cikgu tunjukkan depan kamu sendiri ya. Okey, faktor yang menyebabkan kedua-dua kerajaan tersebut menjadi begitu masyhur. Okey, masyhur adalah macam tu. Okey, mulakan dengan tu dulu. Okey, kemudian baru sambung. Okey, ada yang kata kat sini iaitu keterbukaan minda pemerintah. Bagus, boleh diterima. Iaitu masyhur kerana apa? Kerana pemerintah yang kita kata bersikap ataupun berfikiran terbuka. Okey, berfikiran terbuka. Okey, maknanya apa? Mereka kalau kamu ini fakta. Kalau kamu nak tambah, kamu boleh buat huraian. Huraiannya apa? Okey, kita boleh buat pemerintah Sriwijaya dan Kedah Tua. Kedah Tua kita boleh kata Kedah Tua menerima pembaharuan dengan terbuka. Jadi dengan terbuka dan ini menyebabkan ini berpanjang pula. Cikgu tarik ke sini Dan ini menyebabkan dan ini menyebabkan kemajuan kedua-dua kerajaan. Baik. Seandainya kadang-kadang cikgu tahu, kadang-kadang kamu tak ada idea. Tak apa, itu nanti cikgu tunjukkan macam mana Baik. Ini berapa cikgu? Ini baru 2 markah. Kalau kamu nak buat 3 markah, tambah satu lagi. Selain itu, selain itu, kekayaan, hasil bumi, bagus, seperti mana video version. Kekayaan hasil bumi menyebabkan kedua-dua kerajaan ini menjadi masyhur. Okey, cukup. Kerajaan ini menjadi masyhur. Cukup. 3 markah. Cukup. Kalau katakan kamu tak ada idea, contohnya macam kamu nak buat apa? Kebijaksanaan pemerintah, keterbukaan minda pemerintah, kemudian hubungan yang kukuh dengan kerajaan-kerajaan lain. Boleh diterima. Boleh diterima sebab banyak faktor. Kemudian kedudukan strategik pun boleh diterima. Nampak tak? Yang penting kamu mesti menjawab. Sistem pemerintahan yang kukuh pun boleh juga. Boleh. Yang paling penting kamu mesti buat 3 untuk 3 poin. Sebab peruntukan 3 markah. Ramai pelajar, dah tahu 3 markah tapi dia buat 2 je. Itu kesilapan kamu kebanyakannya. Jadi buat 2 markah tapi nak buat 2 fakta tapi nak dapat 3 markah. Tak boleh lah bang. Boleh tak? Faham tak? Itu sebenarnya. Ya. Okey. Ya, betul. Betul. Kalau tak perdagangan pun boleh juga. Okey, kalau tak perdagangan pun boleh juga. Okey, cikgu guru sekolah saya kata kalau hendak menulis poin kita yang terakhir, kita wajib guna penada wacana akhir sekali. Itu kalau dalam BM. Kalau dalam bahasa Malaysia. Okey, atau bahasa Melayu, pelajaran bahasa Melayu. Tapi kalau dalam sejarah, tak perlu. Tak perlu.
Selain itu pun dah cukup. Tak ada masalah. Okey. Baik. Kalau nak guna boleh, tak ada masalah. Kalau nak guna boleh, tak ada masalah. Okey. Baik. Itu soalan yang 1A. Baik. Kemudian soalan yang kedua kita tengok. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha serta Islam tersebar ke alam Melayu. Yang ini pun ramai yang tak menjawab soalan sebab 6 markah. 6 markah ni ramai yang tak menjawab dengan baik, iaitu bagaimana sebenarnya kamu boleh pecahkan. Contohnya kita boleh tulis uh, boleh, tak ada masalah. Saya gila panjang ya. Agama Buddha, kita ambil agama Hindu ya. Agama Hindu tersebar ke alam Melayu disebabkan peranan pedagang. Cukup. Boleh juga nak tambah pedagang dan golongan Brahmin. Brahmin. Boleh. Kemudian kamu kena buat huraian. Huraian ni yang ramai tak buat. Iaitu kita kena tahu bahawa kebanyakan pedagang-pedagang yang membawa agama Hindu ni datang daripada mana? Datang daripada pedagang-pedagang India. Jadi kita kena tulis kat situ. Kita boleh tulis pedagang India telah berdagang di pelabuhan alam Melayu. Menyebabkan mereka ataupun kita boleh buat dan seterusnya menyebarkan agama Hindu. Macam tu. Ya, di sini dah 2 markah. Kemudian kita teruskan. Seterusnya seterusnya agama Buddha disebarkan oleh Maharaja Asoka. Ataupun kita kata oleh para pedagang atas arahan Maharaja Asoka. Yes, kat situ. Dan kamu buat huraian. Maharaja Asoka, Maharaja Asoka ingin menyebarkan agama Buddha. Buddha di seluruh alam Melayu. Cukup. Huraian tu cukup. So situ berapa dah? 2 untuk agama Hindu, 2 markah untuk agama Hindu, 2 markah untuk agama Buddha. 2 dah. Kemudian Islam. Agama Islam pula disebarkan oleh para pedagang yang datang dari tanah Arab. Yes. Yang datang daripada ataupun peranan mubalik. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Para pedagang dan pendakwah. Boleh. Pendakwah yang datang dari tanah Arab. Boleh. Tak ada masalah. Nampak? Itu silapnya. Tak betul. Baik. Baik. Kemudian kita tambah lagi. Akhlak. Akhlak dan nilai murni yang menjadi amalan pedagang Islam telah menarik perhatian penduduk alam Melayu penduduk alam Melayu untuk menganut agama Islam. Cukup kat situ. Cukup tak 6 markah? Cukup. Nampak? Siapa kata 6 markah susah? Tak. Cikgu dah memang plan. Inilah sepatutnya yang kamu jawab. 2 untuk Hindu, 2 untuk Buddha, 2 untuk Islam. Susah ke Hemendran? Tak susah. Sebab apa? Ayat pertama fakta, ayat kedua huraian.
Kemudian ayat yang seterusnya fakta, ayat seterusnya huraian. Ayat seterusnya fakta, seterusnya huraian. Simple. Itu je. 6 markah. Okey, tak perlu nak pendahuluan, penutup, tak ada. Tak ada. Okay, this is how you should write the answer. Okay, yes. Okay, baik. Ini soalan yang B. Soalan yang C pula. Nilai-nilai yang patut diamalkan oleh masyarakat untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang masyhur di mata dunia. Okey, baik. Untuk yang ini soalan kebat. Soalan kebat, apa saja yang kamu letak memang akan memberi markah. Semua nilai-nilai murni yang kamu letak, toleransi, bekerjasama, gotong royong, everything, itu dikira markah. Yes, tolong menolong semua. Yeah, okay. Sejarah tak perlu peribahasa, tak perlu. Betul. Okay. Nilai-nilai yang patut diamalkan. Yeah. Yeah. Tak Farah Alia, jangan risau. Okay. Boleh Daing, tak ada masalah. Okay. Tapi nak jawab ini mesti mula dengan ambil ayat soalan tu. Okay. Nilai-nilai yang patut, okay, yang patut diamalkan. Okay, ialah, dan terus kepada jawapan. Terus kepada jawapan. Yang ini seingat cikgu kan, ya, ramai yang jawab dengan betul. Bagus. Yang soalan kebat, cikgu rasa ramai yang jawab betul. Memang ramai boleh buat. Tak ada masalah kat sini. Soalan yang berfakta tu ya yang kadang-kadang korang ni berpusing-pusing. Okay, but it's okay. It's okay. Okay, ini baru ujian bulan Mac. Don't worry. Don't worry. Okay, letakkan ini sebagai satu benchmark. Alright. Baik. Itu soalan C. Tentang apakah fakta dia, itu kamu telah tahu. Ramai yang tahu. Nilai-nilai ni kamu boleh susun je. Okay, susun je. Yang penting 4. Okay, yang penting 4. 4 sama ada 2 fakta, 2 huraian ke apa, itu boleh diletakkan. Okay, baik. Seterusnya, okay, kita nak pergi kepada soalan nombor 2. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang penting kepada Kerajaan Alam Melayu. Jelaskan faktor yang mendorong perkembangan kegiatan perdagangan di Alam Melayu. Yang ini pun sebenarnya senang. Sekejap. Okay. Baik. Sebenarnya yang ini pun senang. Iaitu apa? Dia hampir sama dengan yang tadi. Iaitu Kedah Tua dengan juga Kerajaan Srivijaya. Iaitu kegiatan perdagangan. Ya Allah. 3 markah je. 3 markah je. Senang. Iaitu apa? Banyak faktornya. Kita boleh tulis apa? Faktor apa? Pertama tentang kedudukan. Ya, kedudukan strategik. Senang. Huraian dia nak buat macam mana cikgu? Okey, laluan perdagangan antarabangsa. Okey, tu dah 1 2. Satu ayat untuk kedudukan strategik, satu lagi ayat untuk laluan perdagangan antarabangsa. 2 markah dah. Peruntukan berapa? 3 kan? Ambil satu lagi. Iaitu apa? Senang je, kekayaan hasil bumi. Okey, contoh apa? Contoh emas apa semua kan? Emas, biji timah, biji timah dan sebagainya. Ya Allah, senangnya. Senang-senang 3 markah. Betul, gamat. Kamu letaklah hasil laut ke, hasil bumi ke, hasil pertanian ke, diterima. Betul, ya Allah, senang. Kamu je yang, ya Allah, terlepas. Boleh, tak ada masalah. Okey, so sebab itu adalah tak logik kalau kamu tak boleh nak dapat full mark, tapi ramai yang dapat 20 ke atas. Bagus. 20/30 dan ke atas memang banyak. Boleh contoh-contoh lain. Okey, emas, biji timah, kemudian juga boleh buat seperti hasil pertanian ya, padi, kemudian juga hasil pertanian seperti tebu, kemudian juga hasil laut seperti gamat. Okey, banyak. Boleh letak. Ini fakta. Okey, kalau nak fakta, apa fakta lagi? Kedudukan strategik, kekayaan hasil bumi. Kemudian apa lagi?
Ada lagi iaitu apa? Okey, kerajaan ini, okey, kerajaan alam Melayu, okey, telah menjalin hubungan dengan kerajaan lain. Ya, kerajaan lain. So ini telah menyebabkan perdagangan menjadi berkembang. Yes. Kedudukan strategik itu. Okey, kemudian boleh tambah lagi. Kalau nak tambah lagi iaitu apa? Iaitu terdapat kemudahan pelabuhan. Seperti apa? Kemudahan tempat berniaga, kemudian juga tempat untuk mendapatkan bekalan makanan, bekalan makanan dan minuman. Ya Allah, senang. Betul. Ya. Banyak fakta. Cikgu, macam mana nak jawapan ini? Kena buat dalam bentuk ayat. Satu masalah kamu, ada pelajar yang mana apa tahu? Dia sumbatkan semua ketiga-tiga poin, keempat poin dalam satu ayat. No. Jangan. Please jangan. Buat biar pendek. Biar pendek tapi satu poin. Barulah nampak kemas. Jangan sumbatkan semua dalam satu ayat. No. Gunakan titik dan mulakan ayat baru. Ya, sebagai contoh kalau macam ni, kalau katakanlah cikgu contoh kalau katakan cikgu nak buat. Okey. So kalau cikgu nak buat macam mana? Okey, kalau cikgu akan buat macam ni. Iaitu cikgu akan buat apa? Faktor yang mendorong mendorong perkembangan kegiatan perdagangan di alam Melayu adalah kedudukannya yang strategik. Titik. Cukup. Kemudian sambung. Hal ini disebabkan pelabuhan pelabuhan alam Melayu terletak di laluan laluan perdagangan antara India dan China. Cukup. Sini dah berapa dah? 2 markah. 2 markah dah. Kemudian lagi satu. Okey, katakan nak cukupkan 3 markah. Ambil satu lagi. Selain itu, yes. Selain itu, terdapat kemudahan pelabuhan seperti tempat berniaga dan bekalan makanan. Cukup. Berapa ni? 3 markah. Dah, tinggalkan. Next. Alamak ai. Ya. Okey, baik. Hazim Oli, agak-agak kamu boleh tak kamu buat jawapan macam mana cikgu buat? Senang cerita. Boleh tak jawab soalan seperti mana buat ayat jawapan macam cikgu buat ni? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma kamu macam mungkin sebenarnya mungkin sebenarnya kamu first time kot. First time. Cikgu rasa korang ni inilah first time korang menjawab ujian kot. Dalam tahun ini tahun 2021. First time kot menjawab soalan, jadi macam teragak-agak macam mana nak buat Is it? Okay. Betul. Okay. Yes. Tak apa. Sekarang cikgu tunjukkan. Macam mana caranya. Dan format ni kalau kamu perasan, siapa yang pernah ikuti kelas cikgu, kelas sejarah form 1, daripada form 1 dulu sampai sekarang, sama tak? Maknanya cikgu ajar format yang sama kan? Format yang sama. Ya, mudah aja sebenarnya. Siapa-siapa yang pernah ikut cikgu kan, macam Cristiano ke, macam Vic Navarsian, macam Aaron, memang dia akan kata, lah ini teknik dia. Daing pun sama tahu, ini teknik dia. Yes. Betul Aaron, inilah teknik sampai form 5. Inilah teknik sampai form 5. Yes. So kalau kamu boleh buat terus-terusan sampai form 5, guys, sejarah SPM A dalam tangan. Kalau terus buat macam ni. Don't worry. Okay. The difference is online and itu je. Okay.
Tapi cikgu nak jadikan apa tahu? Sebenarnya kelas kita yang online ni sama efektif macam offline juga. Sama efektif. As long as kamu sendiri nak belajar. Aku nak tahulah. Aku nak tahulah. So itu paling pentingnya bila belajar. Alright. Itu soalan 2A. Soalan 2B. Okey, yang ini ramai yang tak dapat jawab. Tetapi ini senang. Sebab ramai yang tak faham soalan. Dia tanya, huraikan urusan perdagangan yang dijalankan oleh pedagang luar yang berdagang dengan alam Melayu. Bang, urusan perdagangan, bang. Just explain about urusan perdagangan. Okey, sebenarnya apa yang nak cerita? Sebenarnya urusan perdagangan ni, apa yang mereka dagangkan? Means that, apa yang mereka jual? Apa yang mereka bawa? Ya, apa yang mereka jual, apa yang mereka bawa. Itu je. Jadi macam ni. Okey. So kita akan buat urusan perdagangan okey yang dijalankan okey oleh pedagang luar okey ialah okey ialah okey ada pula yang nak masuk. Okey, urusan perdagangan yang dijalankan oleh pedagang luar ialah okey memperdagangkan, kita boleh buat ayat memperdagangkan hasil okey hasil bumi dan hasil galian. Okey, kemudian kita ambil sebagai contoh. Sebagai contoh, okey, pedagang Cina. Ya. Okey. Pedagang Cina membawa barangan seperti tembikar dan sarang burung untuk diniagakan di pelabuhan kerajaan alam Melayu. Macam tu je. Bukan. Perdagangan is trading. Kan? Dulu diorang guna sistem barter ke? Diorang guna kedua-dua sistem. Barter dan juga ada mata wang. Ada mata wang mereka. Mata wang mereka daripada tembaga, mata wang mereka daripada emas, mata wang mereka daripada perak. Ada. Ya, betul Aina Mardia. Ini kita bincangkan tentang kertas-kertas yang kita jawab untuk apa? Untuk peperiksaan baru-baru ini. Yes. So ada yang cerita apa? Urusan perdagangan maknanya buat hubungan lah, itulah, inilah. No, dia tanya, dia orang berdagang apa? Dia orang cerita, dia orang berniaga apa? Pedagang-pedagang luar datang sini, dia orang jual apa? Itu je. Kan? Okay. Ya, so sebenarnya apa? Ya, sebenarnya ramai yang ada masalah apa? Tak faham soalan. Tak faham soalan. But it's okay. As long as kamu dah jumpa kan. Oh, urusan perdagangan ni maknanya apa yang dijual. Nasib baik kamu jumpa sekarang. Nanti kalau kamu masuk sekolah, bila tiba-tiba kat sekolah nanti ada ujian, kan? Kalau kamu tak jumpa soalan ini, dah tak tahu macam nak jawab. As long as, nasib baik kamu dah jumpa dah sekarang. Kamu dah jumpa. Oh, iyalah. Tak apa, biar salah sekarang. Ya, biar sekarang kita dah tahu. Oh, ya, kita dah tahu dah. Oh, urusan perdagangan ni maknanya apa yang didagangkan. Kelas ini adalah kelas untuk apa? Biar kita salah sekarang. Tapi jangan salah masa exam. Nampak? Biar salah sekarang. Sebab salah sekarang kita boleh betulkan. Salah di exam dah tak boleh betulkan dah. Baik. Okay. Terbaik. Itu pemikiran yang kita nak. Okay. Baik. Itu soalan yang B. So, baik. Soalan yang C. Langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju dalam bidang perdagangan. Yes. Okay. Sebuah negara yang maju dalam bidang perdagangan. Ini soalan kebat. Dan ramai yang boleh jawab. Langkah-langkah macam-macam. Okey, ada yang kata keluarkan barangan berkualiti. Ada yang kata kena bina hubungan perdagangan. Kemudian ada macam-macam.
Semua cikgu terima. As long as kamu buat 4. Kamu buat 4. Kalau katakan 4 markah kat situ, kamu buat 3 atau buat 2, cikgu terpaksalah bagi 3 atau 2. Sebab kamu bagi banyak tu je. Takkanlah kamu bagi 2, cikgu nak bagi 4. Betul tak? Jadi, ya berikan. Berikan. Beri je. Betul atau salah, tak penting. Yang penting beri. InsyaAllah kalau betul tu langkah-langkah tu memang betul langkah untuk majukan dalam bidang perdagangan, memang diterima. Sebab ini soalan kebat. Okay. Baik. So, cikgu tahu ramai yang boleh jawab. Okay. Dan seterusnya kita pergi kepada soalan 3A. Yang ini, ya Allah, soalan ni senang. Kenapalah ramai yang pun salah juga. Dalam nota pun ada. Kenapa salah? Baik. Soalan 3A. Apabila Islam tersebar di alam Melayu, sastra Islam mula mempengaruhi persuratan Melayu. Okey, itu dia punya intro je. Soalan dia apa tahu? Nyatakan bentuk sastra Islam yang mempengaruhi persuratan Melayu. Ya Allah, dia kata bentuk. Ya Allah, senang. Bentuknya apa? Bentuknya macam ni. Okey, kamu kena buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk ayat, iaitu buatlah. Okey, kita buat macam ni. Cikgu jawab. Bentuk sastra Islam yang mempengaruhi persuratan Melayu ialah, baik, ingat dia kata sastra Islam. Yang ada juga yang jawab, oh, Ramayana, Mahabharata. Halo, ini bentuk sastra Islam. Jangan salah fakta. Ini bagi batu bersurat. Ya Allah, batu bersurat pula. Aduh. Okey, bentuk sastra Islam yang mempengaruhi persuratan Melayu ialah iaitu apa? Ialah syair. Syair dan juga ada apa lagi? Syair dan juga gurindam. Yes, gurindam. Baik. Ya. Baik, kemudian itu kalau kamu bagi satu markah untuk syair, satu lagi markah untuk gurindam. Baru 2. Peruntukan berapa? 3 kan? Bagi satu lagi. Selain itu, okey. Selain itu terdapat juga apa? Seloka. Ya, seloka dan pantun. Terdapat juga seloka dan pantun yang mempengaruhi persuratan Melayu. Dah cukup 3 markah. Alalah, senangnya. Itu je. Itu je. Okey. Apa yang susahnya? Susah ke? Ya Allah, tak susah. Senang aja. Okey. Baik. Yes. You're welcome. I love you too, Fitnah Fashion. Okey. Itu je. Baik. Seterusnya, soalan B. Senaraikan karya kisah Nabi yang terdapat dalam Persuratan Melayu. Allah, ini pun senang. Kamu bagi 2, cukup 2 markah. Kamu bagi 2. Ya, betul. Betul. Okey. Contohnya, bagaimana kita nak jawab? Ya. Karya kisah. Karya kisah Nabi yang terdapat dalam Persuratan Melayu ialah ialah apa? Iaitu hikayat Nabi bercukur. Kemudian apa lagi? Iaitu boleh buat hikayat apa lagi? Nabi bercukur dan dan kamu boleh buat itu hikayat bulan. Bulan berbelah. Berbelah. Satu lagi, banyak lagi. Selain daripada itu kita boleh ambil hikayat Iskandar, Zulkarnain pun boleh. Ya, betul. Ini pun 2 ni pun dah cukup dah 2 markah. Selain daripada ini, cikgu boleh ke? Boleh. Kan? Iaitu kamu boleh senaraikan apa lagi? Banyak.
iaitu seperti hikayat, hikayat Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain. Kemudian kamu boleh buat lagi iaitu hikayat siapa ni? Muhammad Ali Hanafiah. Ali Hanafiah pun boleh. Itu tak ada. Abu Bakar Siddiq tak ada. Ada yang buat hikayat Osman bin Affan, tak ada. Tak ada. Jangan buat-buat. Yang tak ada memang tak ada. Jangan buat-buat ya. Baik. Ya betul Aaron, kau lah tu. Suka-suka hati kau je hikayat hikayat Osman bin Affan. Suka-suka hati kau je kan. Baik. So, mana-mana 4 ini kamu bagi 2, cikgu bagi 2 markah. Ya, sekejap lagi. Sekejap lagi Hemendran, cikgu akan tunjukkan, revealkan markah-markah kamu. Sekejap lagi. Selepas ini. Dan soalan yang C, yang terakhir. Jelaskan peranan golongan pemerintah. Nampak tak? Kamu lihat sini bahawa yang dimaksudkan golongan pemerintah, maknanya golongan iaitu golongan raja dan golongan pembesar. So apakah peranan? Ramai yang tak tahu. Dia cerita apa? Ada cerita sultan sebenarnya. Sultan terdiri daripada Sultan Mahmud Shah lah. Kemudian ada pemerintah itu, pembesar-pembesar daripada bendahara lah, temenggung lah, apa semua. Apa benda ni? Soalan tanya peranan. Peranan means fungsi atau tugas dia. Apa tugas golongan pemerintah? Tak. Golongan tugas, golongan pemerintah, tugas dia banyak. Pertama, dah tentulah menjaga keamanan. Keamanan negeri. Kemudian yang kedua iaitu apa? Menguruskan pentadbiran. Pentadbiran ataupun yang ada yang kata mentadbir negeri. Yes. Yang seterusnya menjaga kebajikan rakyat. Yes. Kebajikan rakyat. Banyak. Kemudian juga apa? Kalau katakan ada yang kata mengutip cukai pun boleh juga. Mengutip cukai. Boleh. Ini semua memang peranan golongan pemerintah. Kamu kena buat ayat je. 3 kamu bagi peranan, 3 markah lah kamu dapat. Memenuhi kehendak rakyat taklah. Menjaga kebajikan tu ya. Menjaga keamanan negeri, menguruskan pentadbiran dan semua. Meningkatkan ekonomi negara pun boleh. Boleh. Meningkatkan ekonomi negara pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kamu biasanya masalahnya apa? Yang menyebarkan agama tu salah. Menguatkan pertahanan, maknanya menjaga negara daripada apa? Daripada diserang. Jadi itu. Tapi ramai yang terpesong, tak pergi mana-mana entah. Baik. So itulah jawapan-jawapan yang telah cikgu buat, yang telah cikgu reveal pada kamu jawapan-jawapan dia. Dan cikgu yakin ramai yang telah berjaya menjawabnya, betul tak? Ramai yang berjaya menjawabnya. Bagus. Bagus, tak ada masalah. Jadi, dengan itu, hari ini, selepas kita bincangkan soalan, maka cikgu akan revealkan markah-markah kamu semua.